Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita dapatkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu, yakni dengan kuliah maghrib di antara maghrib dan isyak, dengan menggunakan kitab Dosa-Dosa Besar ataupun Al-Kabair yang disusun oleh Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Usman Al-Zahabi dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu tulisan Rumi oleh Syekh Ahmad Semaid. Jadi pelajaran kita masih dalam membincangkan ini dosa meninggalkan solat, dosa besar pada meninggalkan solat. Jadi disusun di sini pada dosa keempat, dosa meninggalkan solat. Yang dalam tajuk ini dia agak panjang perbahasannya, oleh kerana solat itu adalah merupakan satu rukun Islam yang amat penting selepas daripada mengucap dua kalimah syahadah. Dan perbincangan kita pada manis masih dalam sambungan pada dosa meninggalkan solat, tetapi pada tajuk kecilnya akibat meninggalkan solat jamaah bagi yang mampu. Yang akibat meninggalkan solat berjamaah bagi yang mampu. Ini adalah merupakan amaran agar kita tidak meninggalkan solat berjamaah sedangkan kita tidak dalam uzur syar'i. Kita berkemampuan untuk solat berjamaah tapi kita tidak solat berjamaah. Ini adalah merupakan satu tajuk sebagai ancaman peringatan kepada kita, jangan kita meninggalkan ataupun jangan kita mengabaikan solat jamaah, solat berjamaah. Dalam kitab Al-Mustadrak yang diriwayatkan oleh Hakim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Salasatun la'anahumullah, man taqaddama qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhitun, wa rajulun sami'a hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah thumma lam yujib." Rawahu Tirmizi. Yang bermaksud tiga golongan manusia yang akan dilaknat ataupun dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anahumullah, mereka akan dilaknat oleh Allah. Ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang menjadi imam satu kaum sedangkan kaum itu membencinya. Yang kedua, isteri yang tidur malam sedangkan suaminya murka kepadanya. Yang ketiga, seorang laki-laki yang mendengar seruan hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, tetapi dia tidak mendatangi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi.
Ini adalah merupakan 3 golongan, salah satu la'nahumullah. 3 golongan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang menjadi imam satu kaum sedangkan kaum itu membencinya. Mungkin kerana perangai dia, perkataan dia, perbuatan dia, dia zalim kepada orang, ataupun solat dia tidak menepati sunnah, ataupun banyak cacat sana sini, bacaannya pun rosak umpamanya, orang tak suka. Ini adalah merupakan imam yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat tak suka kepada dia. Yang kedua, isteri yang tidur malam sedangkan suami yang murka kepadanya. Ini isteri yang tidak baik, isteri yang nusyus, isteri yang derhaka kepada suami. Suami tidur malam dalam keadaan murka ataupun marah kepada isteri. Ini adalah merupakan perempuan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang laki-laki mendengarkan surah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah tetapi dia tidak mendatanginya. Ini jaga-jaga. Apabila rumah kita dekat dengan masjid ataupun seruan daripada masjid kita boleh dengar. Tapi lebih lagi zaman sekarang ni ada pembesar suara, dia punya bunyi, dia punya dengar seruan azan tu sampai kepada satu tahap yang jauh lah. Apabila kita tidak hadir untuk solat berjamaah, yang mana akan termasuk kita dalam golongan la'anahumullah. Allah Ta'ala akan la'nat kepada dia. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, tidak ada salat bagi orang tetangga dengan masjid kecuali di masjid. Lalu ada orang bertanya, siapakah tetangga masjid itu? Jawabnya, orang yang mendengar suara azan. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Talib, ini adalah merupakan sahabat yang dekat, sahabat yang rapat, sahabat yang besar. Sayyidina Ali adalah merupakan sepupu Rasulullah SAW, dan juga Sayyidina Ali adalah menantu Rasulullah SAW. Sayyidina Ali juga adalah salah seorang sahabat yang dijamin syurga melalui lidah Rasulullah SAW. Sayyidina Ali juga pernah digelar sebagai Abu Abturrah. Jadi sahabat-sahabat yang besar-besar ni, yang dekat dengan Nabi ni, mereka mendapat gelaran masing-masing daripada Rasulullah SAW. Jadi makna gelaran tu menunjukkan satu keberkatan kepada mereka, Abu Abturrah. Jadi apa maksudnya? Sayyidina Ali ni dia adalah merupakan insan ataupun sahabat yang mengabdikan diri dia kepada agama, mengabdikan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan dirinya kepada agama sehingga tidak sempat dia untuk bekerja kepada dunia. Dia habis masa hayatnya untuk agama, menginfakkan dirinya kepada agama. Nabi gelar sebagai Abu Abturrah. Yang ini umpama badannya dipenuhi dengan debu-debu, tak sempat untuk mencari dunia, hanya menginfakkan dirinya kepada agama. Dan layaklah dia salah seorang yang dijamin masuk syurga oleh Rasulullah SAW, dijamin oleh Allah melalui lidah Nabi Muhammad SAW. Jadi kena ambil yang ini pengajaran. Kita kena contohi bagaimana Sayyidina Ali ini kehidupan dia. Begitu sayang Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Ali itu diberi anak oleh Rasulullah yang dia menikah dengan anaknya, jadi dia sebagai menantu. Dan juga Sayyidina Ali ini digelar sebagai pintu ilmu. Di mana dalam riwayat Hakim, Sayyidina Ali pernah berkata, tidak ada salat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Tidak ada salat bagi mereka yang berjiran dengan masjid kecuali mereka solat di masjid. Kalau tidak ada solat ini, tidak sah salat, tidak diterima salat. Orang yang bertetangga, orang yang berjiran dengan masjid kecuali di masjid. Lalu ada orang bertanya, siapakah tetangga masjid itu? Jawabnya, orang yang mendengar suara azan. Jadi orang bertanya, siapakah yang dimaksudkan dengan tetangga masjid? Sayyidina Ali kata, orang yang mendengar suara azan. Ada orang yang boleh mendengar suara azan, di mana mereka tu dikira sebagai jiran masjid, tetangga masjid. Dan apa yang disebut oleh Sayyidina Ali ini, yakni tidak ada salat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Menurut
riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan barang siapa yang berkeinginan besok pada hari kiamat sebagai seorang Muslim. Kita ulang, ini kata-kata ni kita ulang. Ini kata-kata yang sepatut menusuk di dalam kalbu kita, qalbun, di dalam hati kita. Yang ni katanya, barang siapa yang berkeinginan besok, yang ni pada hari kiamat sebagai seorang Muslim. Jadi kita nak kita ni hari kiamat besok bangkit kita sebagai orang Muslim, diterima oleh Allah kita sebagai orang Islam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar takwa dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Kan biasa hari Jumaat akan dibaca ayat itu. Jangan kamu wa ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Dan dalam hadis ini Nabi SAW menyebut barang siapa yang berkeinginan besok-besok bila hari kiamat sebagai seorang Muslim, bangkit-bangkit kita sebagai seorang Muslim, maka naklah dia menjaga salat 5 waktu ketika dipanggil suara azan. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kepada Nabi-Mu berupa petunjuk sunnah yang lurus. Dan sesungguhnya salat-salat tersebut adalah sebagai petunjuk yang lurus. Dan jika seandainya engkau salat di rumahmu sebagaimana salatnya orang terlewat tidak datang ke masjid itu di rumahnya, nescaya kamu telah meninggalkan sunnah Nabi-Mu, maka kamu akan sesat. Dan sungguh kami memandang orang yang meninggalkannya adalah sebagai orang munafik yang nyata nifaknya, atau sebagai orang yang sakit. Dan sungguh ada pula orang yang sakit dibawa ke masjid dengan dipapah oleh 2 orang laki-laki, kemudian diletakkan dalam saf salat, ataupun dia tetap berusaha datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Hadis ini diriwayatkan ataupun direkodkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dan juga oleh Imam An-Nasa'i dan juga oleh Imam Ibn Majah. 4 tokoh hadis ini, ulama hadis ini meriwayatkan hadis ini. Hadis sahih. Jadi jelas di sini tak ada orang Islam dia nak bangkit bukan Islam. Kalau bangkit di mahsyar besok bukan sebagai Islam, apa lagi? Sudah tentu selain daripada Islam sudah kafir. Selain daripada Islam tu makna kafir. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Hanya saja agama di sisi Allah tu adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima daripada agama itu. Dan di hari kiamat besok, di hari kiamat kelak, bagaimana khasirin? Dia akan termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Selain daripada Islam, Allah Ta'ala tidak terima agama selain daripada Islam. Jadi bagaimana seorang tu nak dia sebagai Islam, bangkit besok sebagai Islam, dicop sebagai Islam, diterima sebagai Islam, satu daripadanya hendaklah dia jaga solat 5 waktu dan dilakukan secara berjamaah. Apabila dengar azan, naklah dia berusaha datang untuk solat berjamaah, melainkan ada uzur syar'i. Contohnya sakit yang tidak mampu untuk ke masjid, ataupun hujan yang amat lebat, ataupun macam-macam rintangan yang tidak sanggup ataupun tidak mampu untuk ke masjid. Dan kalau sesiapa yang tiada ada rintangan itu, tidak ada uzur syar'i itu, naklah dia datang solat berjamaah. Tengok bagaimana syarat untuk dibangkitkan, dibangunkan di mahsyar selaku sebagai orang Islam, naklah dia menjaga solat 5 waktu. Dan apabila dipanggil azan, naklah dia solat secara berjamaah. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kepada Nabi-Mu berupa petunjuk sunnah yang lurus. Dan sesungguhnya salat-salat tersebut adalah sebagai petunjuk yang lurus. Rasulullah SAW diutuskan untuk menunjukkan umatnya, umat manusia, kepada jalan yang lurus. Sesiapa yang mengambil jalan yang lurus itu dia selamat. Dan di antara petunjuk yang lurus adalah salat 5 waktu dan dilakukan secara berjamaah. Itu adalah sunnah. Sunnah itu maksudnya jalan, tariq, jalan Rasulullah SAW.
Dan jika seandainya engkau solat di rumahmu sebagaimana solatnya orang terlewat yang tidak datang ke masjid itu di rumahnya, nescaya kamu telah meninggalkan sunnah Nabi. Kita tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita minta di dalam solat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sedangkan di antara jalan lurus adalah menunaikan solat 5 waktu secara berjamaah. Itu adalah sunnah Nabi, dan sunnah Nabi itu adalah jalan yang lurus. Maka kamu akan sesat. Siapa yang tidak mengambil jalan lurus ini, dia akan sesat. Kita maknanya tidak perlu untuk kita beralasan banyak untuk kita tidak solat berjamaah. Kita tidak perlu nak menuding kepada orang lain pergi atau tak pergi. Kita yang meyakini adanya hari akhirat, kita meyakini kita ni perlu kepada berpijak kepada jalan lurus. Hendaklah kita luruskan hidup kita. Satu daripadanya solat 5 waktu secara berjamaah. Orang lain tu dia punya pasal, dia punya hal, dia tidak nak solat berjamaah. Sedangkan Islam ni sudah datang kepada kita semua. Al-Quran diturunkan kepada kita semua. Hadis sudah datang kepada kita semua. Ceramah agama ni boleh katakan tiap-tiap malam di mana masjid di Selangor ni. Satu negeri yang saya tengok memang hampir tak ada lah malam-malam tanpa ada kuliah maghrib di masjid ataupun di surau. Memang Selangor ni negeri yang betul-betul mengimarahkan masjid. Setengah-setengah tempat tak banyak kuliah agama ni. Sebab apa? Yang datang tu lebih banyak tiang daripada orangnya. Jadi kadang-kadang ceramah agama ni dilimitkan beberapa kali sebulan sebab takut tak ada orang. Tapi Selangor ni alhamdulillah tahniah. Walaupun saya bukan asal orang Selangor, tapi saya dah mengajar ni dah agak lama. Jadi mana Selangor ni tempat orang yang masjid-masjidnya penuh dengan majlis ilmu. Makna apa maksud tuan-tuan? Tidak ada alasan kita nak beralasan di hadapan Allah Ta'ala besok kita ni tak tahu tentang agama. Sedangkan ceramah tu boleh katakan tiap-tiap malam. Tak best kat sini, pergi tempat lain. Di Masjid John Setia ni, masjid besar sana pun ada ceramah. Di sini pun ada ceramah. Pergi ke arah Kelang sikit pun ada ceramah. Pergi ke kanan ke kiri pun ada ceramah. Ada pelanan lari ke mana, nak pergi ke Sejangkang pun banyak masjid surau ada ceramah. Ada ceramah. Tak best dekat sini, ustaz ni tak best. Tak apa, banyak di tempat lain. Pergi, penting pergi. Dari mana pun tidak ada alasan untuk kita beralasan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita tak tahu tentang agama. Kita tak tahu tentang pelajaran agama. Kita tidak tahu tentang Al-Quran. Kita tidak tahu tentang hadis. Kita tidak tahu tentang hukum akam, mustahil. Sebab apa? Ceramah agama tu amat banyak. Yang ini kami memandang orang meninggalkannya adalah sebagai orang munafik yang nyata nifaknya, atau sebagai orang yang sakit dan semuanya. Orang yang tidak hadir untuk solat berjamaah. Yang ini dipandang oleh generasi awal umat Islam, mereka tu orang munafik. Orang yang zahirnya Islam tapi dalam dirinya kufur, itu munafik. Orang yang bermuka-muka. Atau sebagai orang yang sakit. Di mana generasi awal umat Islam melihat orang tidak datang ke masjid ni orang yang sakit. Tak datang ke masjid sebab apa? Orang sakit. Dan di antara tu kata ulama fiqh, apabila kita selepas solat, jadi imam tu dia akan melihat ke belakang, ataupun paling tidak pun dia akan memandang sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Maknanya di antara sebabnya dia boleh tengok yang ni jemaahnya mana yang sakit, yang tak datang tu dikira sebagai sakit. Dan begitulah yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Biasanya Nabi pandang ke arah makmum, sebab dia tahu yang tak datang tu mungkin sakitlah biasanya. Yang ni zaman awal Islam, siapa yang tak datang tu dikira sebagai orang sakit. Jadi orang sakit ni kena ziarah lah. Dan sungguh ada pula orang sakit dia bawa ke masjid dengan dipapar oleh 2 orang lelaki zaman tu. Zaman awal umat Islam, generasi awal ni, kalau ada orang sakit, ada orang yang papar orang sakit tu dibawa ke masjid. Kemudian diletakkan dalam saf solat, ataupun dia tetap berusaha datang ke masjid untuk melaksanakan solat berjamaah. Ini generasi awal umat Islam. Kalau sakit, mereka akan suruh atau minta bantuan orang papah ke masjid. Ataupun kadang mereka akan upah untuk dibawa ke masjid. Ataupun mereka ni datang walaupun secara merangkak ke masjid. Namun kita ni dah banyak kemudahan. Nak ke masjid tu,
Kalau tak sihat, boleh anak hantar, ataupun boleh panggil Grab pun nak datang ke masjid. Kalau nak berbagai cara, tak nak berbagai alasan. Nak aja tidak. Jadi maknanya kita boleh gambarkan generasi umat Islam yang memang amat menjaga solat berjamaah. Mereka akan datang walaupun macam mana sekalipun ke masjid. Walaupun beja, walaupun buruh, petir, hujan ribut, mereka akan sampai. Walaupun terpaksa merangkak, ini adalah merupakan perkara yang amat besar. Sedangkan Ar-Rabi' bin Khaisam telah patah punggung kerana lumpuh. Ini cerita ni, Ar-Rabi' bin Khaisam telah patah punggungnya kerana lumpuh. Patah punggung kerana lumpuh. Mana patah punggung menyebabkan dia lumpuh. Ini cerita ni. Tetapi dia masih tetap pergi ke tempat solat dengan memakai tongkat. Ni, dah lumpuh dah ni. Patah punggungnya dan jadi lumpuh. Yang ini dia akan tetap ke masjid untuk solat secara berjamaah memakai tongkat. Lalu seorang temannya mengatakan kepadanya, "Hai Abu Muhammad, anda telah dibebaskan, tidak perlu pergi ke masjid, buat solat di rumahmu, kerana kau bukanlah golongan orang yang berhalang." Ada orang kata kepada dia, "Abu Muhammad, bukankah kamu sudah mendapat uzur syar'i? Uzur yang mengharuskan kamu solat di rumah aja, kan kamu dah sakit, kamu dah lumpuh, nak pergi pun susah, bertongkat." Maka orang itu menjawab, "Benar sekali ucapanmu, tetapi bukankah aku ini telah mendengar suara azan yang mengumandangkan hayya 'alas solat, hayya 'alal falah? Maka barang siapa yang boleh mendatanginya walaupun dengan merangkak atau bertatih sekalipun, maka naklah dia datang untuk menyambut seruan itu." Begitu hebatnya, semangatnya generasi awal umat Islam ni. Dan dia ni dah lumpuh, jatuh, patah punggungnya, dia jadi lumpuh, tapi dia datang dengan menggunakan tongkat, bertongkat. Tapi ada orang menegurnya, "Wahai Abu Muhammad, bukankah kamu sudah mendapat keizinan uzur syar'i, uzur syarak?" Dia kata, "Benar apa kamu kata." Dan walaupun sebegitu kata dia, apabila aku sudah mendengar hayya 'alas solat, hayya 'alal falah, apakah aku ni tidak boleh datang secara merangkak? Apakah aku tidak boleh datang secara berguling dan sebagainya ataupun bertatih? Itu jawapan dia. Ini bukan satu benda retorik semata. Ini adalah hakikat di dalam Islam tentang solat berjamaah. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat-saat akhir Nabi hayat dia. Saat Nabi ini dalam keadaan yang akhir nak wafat, dalam keadaan uzur sangat-sangat, sehingga Nabi diusung untuk ke masjid untuk solat berjamaah. Mungkin kita kata rumah Nabi kan bersebelah dengan masjid, sedinding dengan masjid, ya betul. Tapi kalau tak nak, memang berbagai-bagai dalil. Kalau nak, berbagai-bagai cara. Jadi bagaimana petunjuk Rasulullah SAW ni, dia tak boleh, tak mampu nak ke masjid secara bersendian, sakit sangat, sehingga dipimpin, dibawa, dipapah orang ke masjid. Dan berkata Hatim Al-Asham rahimahullahu ta'ala, dan berkata Hatim Al-Asham rahimahullahu ta'ala, "Sekali peristiwa aku ketinggalan solat berjamaah, dan kerana itu pula maka Abu Ishaq Al-Bukhari sendiri datang kepadaku untuk menyampaikan takziahnya kepada kerana itu. Dan jika anakku yang kebetulan mati, itulah yang akan datang memberikan takziahnya, tidak kurang dari 10,000 orang. Sebab bencana yang menimpa keagamaan seorang adalah dipandang rendah oleh kebanyakan orang daripada bencana yang menimpa dunianya." Apa maksudnya? Ni cerita ni satu ulama dia sezaman dengan Imam Abu Ishaq Al-Bukhari, namanya Hatim Al-Asham. Ceritanya pada satu masa dia ketinggalan solat berjamaah. Oleh kerana itu, maka Abu Ishaq Al-Bukhari datang kepada dia untuk menyampaikan takziah kerana itu. Takziah ni, kalau orang kesakitan, kalau orang ada kematian, datang ucap takziah. Jadi dengan sebab dia tak datang solat berjamaah tu, Abu Ishaq Al-Bukhari datang jumpa dia untuk ucap takziah. Biasakan takziah ni ada kematian. Jadi kita datang ucap takziah kerana kematian seseorang dalam keluarga, jumpa keluarga yang tua, kita ucap takziah dengan sebab kematian. Jadi di sini zaman itu
Orang yang tak datang solat berjamaah ini, orang datang untuk ucap takziah kepada dia dah mati. Begitu. Dan jika anakku yang kebetulan mati itulah yang akan datang memberikan takziahnya tidak kurang dari 10,000 orang. Sebab bencana yang menimpa keagamaan seorang adalah dipandang rendah oleh kebanyakan orang daripada bencana yang menimpa dunia. Kata dia, walaupun begitu yang datangnya Abu Isa Al-Bukhari saja yang datang ucap takziah sebab dia tak datang solat berjamaah. Dia kata andainya anak dia mati, sudah tentulah tak kurang masa tu 10,000 orang yang datang untuk mengucapkan takziah kepada dia dengan sebab kematian anak-anaknya. Tapi kata dia sebab perkara itu menimpa agama, hanya seorang datang untuk mengucap takziah. Kita boleh faham kita ni. Kita ulang nak bagi faham. Yang ni Hatim Asham ni dia tak datang solat berjamaah tu cerita dia. Apabila tak datang solat berjamaah, ada satu sahabatnya Abu Isa Al-Bukhari datang ucap takziah kepada dia. Dia kata andai katalah kalau anak dia meninggal, sudah tentulah 10,000 orang yang akan datang untuk ucap takziah kepadanya. Sedangkan dalam perkara ni dia seorang yang tak datang solat berjamaah. Maknanya orang tak berapa nak peka kepada solat berjamaah. Patutnya 10,000 dah datang ucap takziah kepada dia tak datang solat berjamaah. Begitu dia punya anggapannya. Walaupun sebegitu, zaman ni memang zaman sudah hebat. Kalau tak datang solat berjamaah tu akan ada orang datang ucap takziah. Kalau zaman kita ni memang kita pun tak berapa nak ucap takziah kepada orang tak solat berjamaah. Nak tegur ataupun nak ajak pun mungkin tidak untuk orang solat berjamaah. Berkata sebahagian daripada ulama salaf, golongan salaf ni generasi awal umat Islam selepas daripada Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in itu adalah merupakan generasi salaf. Jadi generasi salaf ni adalah generasi terbaik umat Islam. Imam Syafi'i kita sendiri adalah masuk dalam golongan salaf. Di mana berkata sebahagian daripada ulama salaf, apa yang ditinggalkan oleh seorang berupa solat jamaah, maka yang demikian itu adalah kerana dosa yang telah menimpanya. Ada sebahagian ulama salaf kata, kenapa ada orang meninggalkan solat berjamaah? Dia bergerak nak solat berjamaah, dia tidak pergi solat berjamaah. Kata mereka dengan sebab ada dosa dalam diri mereka. Jadi dosa pernah menimpa mereka sehingga hati mereka tergelap, pekat untuk pergi solat berjamaah. Boleh jadi sebab tidak ada hidayah untuk solat berjamaah, tidak ada kekuatan untuk solat berjamaah. Dan kita boleh semaklah diri kita, cek diri kita, bergerak nak pergi solat berjamaah, mungkin kot ada dosa yang tidak diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak bertaubat kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apabila tidak ada dosa tu ringan dah untuk solat berjamaah, kuatlah hati untuk solat berjamaah. Ini pendapat ulama salaf. Mungkin boleh berlaku sebab halangan ataupun kurangnya kekuatan untuk kita beribadah tu sebab dengan ada dosa dalam diri kita. Apabila dosa tu banyak, halangan untuk solat, halangan untuk beribadah, halangan untuk melakukan kebajikan tu terhalang. Maknanya kurang kuat untuk buat kebajikan. Dan kalau tidak ada dosa, semakin kuat semangat. Jadi semangat untuk beribadah itu kuat apabila dosa kita hilang. Jadi bagaimana nak menghilangkan dosa? Kalau dosa besar dengan taubat, bertaubat dan tinggalkan dosa itu. Dan juga dosa-dosa kecil dihapus dengan amal-amal kebajikan. Al-hasanat yudhibinas sayyi'at, yakni kebajikan menghapuskan kejahatan. Jadi banyakkan taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan juga perbanyakkan amal-amal kebajikan, amal-amal yang soleh, di mana amal-amal yang soleh itu akan menghapuskan dosa itu, janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kekuatan dalam diri kita ni diberi oleh Allah untuk solat berjamaah. Jadi kalau kita lihat, memanglah berlaku pada akhir zaman ni orang yang nak solat berjamaah tu memang agak kurang. Kalau masjid tuan-tuan ni kalau dikirakan ramai, ada banyak perumahan penempatan di sini. Kalaulah ini generasi yang memahami kelebihan solat berjamaah, sudah tentulah masjid tuan-tuan yang akan penuh. Tapi tidak memahami.
Jadi amat beruntunglah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk solat berjamaah. Jadi mudah-mudahan kita doakan kepada sahabat-sahabat kita agar Allah Ta'ala bukakan hati mereka untuk solat berjamaah. Kita takut, amat takut apabila bangkit di mahsyar besok kita ni tak termasuk dalam kumpulan orang yang digelar sebagai Muslim, sebagai hadis yang disebutkan tadi. Dan kalau tidak Muslim, nak apa lagi? Apa yang kita takut? Di mana solat berjamaah itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Satu sunnah yang Nabi tidak pernah tinggalkan di solat berjamaah. Begitu juga para sahabat, mereka sentiasa solat berjamaah. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, pada suatu hari Umar, yakni ayahku, telah keluar menjenguk kebunnya yang ditanami kurma. Kemudian dia kembali dengan mendapati orang-orang sekaliannya sudah habis solat asar. Maka Umar pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku ketinggalan solat jamaah kerana sebab menjenguk kebun tadi. Umar seterusnya mengatakan, aku jadikan kamu sekalian saksi bahawa kebunku itu sudah aku sedekahkan kepada fakir miskin untuk menebus dosa yang kafarah yang diperbuat Umar itu. Ini cerita Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu maknanya anak kepada Sayyidina Umar, digelar sebagai Ibnu Umar. Di mana cerita dia, satu masa Abdul Umar, ayah dia pergi tengok kebun, jenguk kebun kurma. Dan dia sukalah dengan kebun, ralik dalam kebun tu, sehingga dia keluar dari kebun tu, dia tengok orang dah balik daripada solat asar. Dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata aku ketinggalan solat jamaah kerana menjenguk kebun tadi. Dia kata apa? Aku sedekahkan kebun aku itu kepada fakir miskin. Apakah dengan sedekah kebun itu boleh menebus akan kelalaian solat berjamaah? Memang tidak boleh. Tetapi itu yang mampu dibuat oleh Umar Al-Khattab. Satu solat berjamaah ni kalau kita sedekahkan satu dunia ini pun tak mampu untuk menebus solat jamaah yang kita tinggalkan, tak mampu. Tak mampu. Nilainya bukan satu kebun, satu dunia ini pun anda kalau kita mampu untuk kita tebus ataupun kita sedekahkan satu dunia ini untuk mengganti satu solat berjamaah yang kita tinggalkan, itu pun tak mampu untuk ganti. Ini cuma adalah merupakan satu ikhtiar Umar Al-Khattab, bagaimana pekanya, takutnya dia tahu bagaimana kepentingan solat berjamaah. Siapa Umar Al-Khattab ni adalah merupakan sahabat yang digelar Al-Faruq, pembeza hak dan batil. Kesemua sahabat-sahabat besar ni ada gelaran tersendiri. Dan dengan Islamnya Umar Al-Khattab ini, Islam dipandang gah, orang takut dengan Islam. Dan selama pemerintahan Umar Al-Khattab, fitnah yang berlekar sekelilingnya tertutup, banyak fitnah. Selepas daripada kematian Umar Al-Khattab, yang fitnah itu terus terbongkar. Berlakunya peperangan, pembunuhan para sahabat, berebut kuasa dan sebagainya. Umar Al-Khattab ini adalah merupakan sahabat yang digeruni, disegani, orang yang warak, satu orang yang zuhud. Tengok bagaimana keadaan dia memahami akan solat berjamaah. Dia adalah merupakan satu daripada sahabat Nabi yang dijamin syurga melalui lidah Rasulullah SAW. Tengok. Jadi sampai setakat itu agak gerun lah kita. Agak gerun bagaimana kita ni nak jumpa Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mampu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita kata amalan kita banyak, Allah Subhanahu wa taala akan bawa ni susuk-susuk tubuh yang kuat beribadah ini untuk bandingkan dengan kita. Kalau kita nak kata hidup kita ni susah, diuji dan berbagai-bagai, Allah Subhanahu wa taala akan membawa susuk-susuk tubuh para sahabat ini diuji dengan iman mereka kepada kita. Di manakah kekuatan kita nak bandingkan mereka? Nak bandingkan dengan Bilal, bagaimana diuji imannya? Apakah kita ni sama diuji iman kita seperti Bilal? Mungkin tidak. Jadi maknanya apabila kita nak mengatakan kita lebih baik, Allah Subhanahu wa taala banyak contoh-contoh untuk diperbandingkan dengan kebaikan kita berbanding dengan mereka ini. Mana kita patut malu lah maknanya. Mudah-mudahan kita ni ditunjukkan
diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk solat berjamaah. Habis solat isyak dan solat subuh, ini tajuk yang baru. Solat isyak dan solat subuh masih dalam perbincangan berkenaan solat. Keharusan menghadiri solat isyak, harus di sini wajib. Ini sebab dia terjemah daripada bahasa Indonesia. Harus itu masuk wajib, keharusan. Menghadiri solat isyak dan solat subuh adalah lebih diutamakan kewajiban. Menghadiri solat isyak dan solat subuh adalah lebih diutamakan. Maka kerana itulah Nabi SAW bersabda, Inna hataini salataini athqalu salawat ala al-munafiq, yani an isya wal fajr, walau ya'lamuna ma fihima min al-ajri la'atawhuma walau habwan. Rawi Syaikhan, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ia bermaksud sesungguhnya kedua-dua salat iaitu isyak dan subuh adalah sangat berat buat dikerjakan oleh orang-orang munafik, dan seandainya mereka itu mengetahui tentang ganjaran yang disediakan untuknya, nescaya mereka akan mendatangi kedua salat tersebut walau dengan merangkak sekalipun. Solat yang paling berat untuk ditunaikan berdasarkan hadis ini, nak ditunaikan secara munfarid pun berat. Munfarid maksud seorang diri, munfaridah tu seorang diri perempuan, munfarid seorang diri laki-laki. Lebih-lebih lagi nak disolatkan secara berjamaah lebih berat. Apa solatnya? Isyak dan fajar, isyak dan juga subuh. Ini banyak, ramai juga orang yang mampu untuk solat maghrib secara berjamaah, balik kerja sehingga solat berjamaah maghrib. Tapi kadang-kadang dah sampai rumah nak keluar semula untuk solat isyak secara berjamaah, itu berat. Lebih-lebih lagi solat fajar, solat subuh lagi berat. Lagi berat kalau tidak bersedia untuk solat berjamaah, langsung terus cerah matahari, ataupun dengar azan tetapi berat untuk bangkit daripada tempat tidur untuk solat berjamaah. Ini berat. Di mana isyak dan fajar ini adalah dua solat yang amat berat untuk ditunaikan, lebih-lebih lagi untuk solat secara berjamaah. Dan bagaimana nak membezakan zaman
kita ulang masa isyak. Sesungguhnya kedua-dua salat iaitu isyak dan subuh adalah sangat berat buat dikerjakan oleh orang-orang munafik, dan seandainya mereka itu mengetahui tentang ganjaran yang disediakan untuknya, nescaya mereka akan mendatangi kedua salat tersebut walaupun dengan merangkak sekalipun. Yang orang yang ada munafik ataupun ada ciri munafik ni biasa dia berat untuk solat isyak dan fajar ataupun subuh secara berjamaah. Dan andai kata manusia itu tahu tentang kelebihan ganjaran yang solat isyak dan subuh secara berjamaah, nescaya mereka akan datang untuk solat berjamaah walaupun secara merangkak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, jika kami mendapati ada orang yang ketinggalan solat isyak dan solat subuh dengan berjamaah, nescaya kami akan meletakkan buruk sangka kepadanya bahawa mungkin sekali dia itu orang munafik. Riwayat Tabarani dan juga Ibnu Khuzaimah, satu riwayat akhirnya. Daripada Ubaidah bin Umar Al-Qawarairi rahimahullahu taala. Siapa dia? Dia adalah merupakan guru kepada tokoh-tokoh pengumpul hadis, yang guru kepada Imam Bukhari, guru kepada Imam Muslim, guru kepada Imam Abu Daud. Dia wafat pada 230 Hijrah. Ini tokoh besar ni, tokoh hadis, guru kepada ulama-ulama hadis. Kata dia, saya belum pernah meninggalkan solat isyak dengan berjamaah walaupun sekalipun. Maka sekali peristiwa datanglah padaku suatu malam seorang tetamu, dan kerana itu saya telah disibukkan oleh melayannya, sehinggalah saya ketinggalan solat isyak dengan berjamaah. Saya keluar hendak bersolat jamaah dan saya terus mengelilingi semua masjid-masjid di kota Basrah, tetapi saya dapati mereka sekalian telah selesai bersolat dan masjid-masjid pun sudah ditutup. Kemudian saya pun pulang ke rumah dengan hati yang sangat menyesal sekali. Lalu saya mengatakan pada diri saya, memang telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahawa pahala solat jamaah itu adalah berkelebihan pahalanya dengan 27 kali ganda daripada solat bersendirian. Akhirnya saya mengerjakan solat isyak itu sebanyak 27 kali untuk mendenda diri saya, barulah kemudiannya saya tidur. Dalam tidurku malam itu saya bermimpi berada di antara suatu kelompok orang-orang yang naik kuda, dan saya juga sama-sama menunggang kuda pula. Tetapi setiap saya berusaha untuk berlumba mendahului yang lain, dan saya pun memacu kudaku dengan secepatnya. Namun begitu saya selalu terakhir, tidak dapat mendahului mereka. Maka menoleh seorang di antara mereka itu kepadaku dengan mengatakan, janganlah engkau ingat dengan memacu kudamu itu engkau dapat mengejari kami, namun engkau tetap tidak mampu mendahului kami sama sekali. Lalu saya bertanya kepadanya, apa sebabnya engkau mengatakan begitu? Dia menjawab, sebab kami sekalian telah mengerjakan salat isyak berjamaah, sedang engkau hanyalah salat bersendirian. Kemudian saya pun terjaga dari tidurku itu, dan saya terasa benar-benar sedih kerana peristiwa itu. Kami memohon kepada Allah Ta'ala, semoga dia berkenan memberikan kita pertolongan dan taufiknya, kerana dia adalah maha pemurah lagi maha mulia. Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita dapatlah pengajaran daripadanya, janganlah kita tinggalkan salat berjamaah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma 'allamtana waj'alna min 'ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.